kita mengikuti kuliah duha kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ruang dan peluang ini dengan sebaik mungkin untuk kita manfaatkan, dan mudah-mudahan kehidupan kita ini kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari, dari masa ke masa, dan insya-Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, ibu ayah di luar sana itu dalam keadaan baik-baik sahaja, dalam keadaan ceria-ceria sahaja, insya-Allah, untuk kita sama-sama mendengar kupasan berkaitan dengan taubat dan istighfar ini. Baik, ibu ayah Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita rujuk kepada taubat dan istighfar ini, pasti dirujuk kepada kesalahan yang kita buat, ataupun kita katakan maksiat yang kita buat, maksiat yang kita ingkari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dengar maksiat ni, kita kata, tak adalah buat maksiat, kita ni elok je masuk kuliah-kuliah agama ni kan. Tetapi bila mana kita rujuk pada maksiat ni, dia bukanlah satu bentuk maksiat yang kita lihat yang besar dilakukan itu. Sedangkan apa-apa sahaja yang kita melanggar atau mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu termasuklah maksiat. Allah larang kita daripada kita ni bertegur, atau larang kita daripada bercakap hal-hal orang lain, mengumpat kawan-kawan kita, itu masuk dalam mengingkari perintah Allah. Maka itu juga termasuk dalam maksiat. Maka bila termasuk dalam maksiat, maka kita kena jauhi daripada perkara-perkara itu. Ya? Jadi setiap orang kita, setiap Muslim perlu diingatkan, agar menjauhi diri daripada melakukan perbuatan maksiat, kerana ia bukan sahaja menggunakan dosa, memanglah dapat dosa kan buat tuan, dan yang paling besar itu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kesan kepada kehidupan kita ni, kita dah dapat buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah murka. Dalam kehidupan kita seharian ni, contoh kita buat satu perkara itu salah, dan perkara itu bertepatan pula dengan manusia lain. Jadi bukan sekadar kita mendapat dosa, bukan sekadar kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, automatik kita juga mendapat kesan yang memudaratkan kehidupan kita sebagai manusia. Hubungan kita dengan jiran tangga tak elok, hubungan kita dengan saudara mara tak elok, dan sebagainya. Yang hari ini kita diperlihatkan dengan hubungan di antara sesama kita ni, atau sama sahabat, sama rakan taulan, sama saudara mara mula renggang. Disebabkan apa? Disebabkan mulut kita tak terjaga, mulut kita melihat orang lain lebih daripada kita itu, melihatkan orang lain itu dapat sesuatu yang lebih hebat daripada kita. Maka daripada itulah bermulanya episod maksiat-maksiat kecil yang menyebabkan Allah murka, dapat dosa, dan juga kehidupan kita ni menjadi kehidupan yang tak tenteram. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Apa maksudnya? Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut, dengan sebab apa? Dengan sebab yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Maka kerana Allah Subhanahu Wa Taala hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali itu maksudnya kembali, insaf dan bertaubat. Kalau kita bahaskan dengan lebih luas lagi, di antara ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, iaitu antaranya dengan ujian banjir, dengan ujian gempa bumi dan sebagainya di luar daripada Malaysia ni, ujian dengan ribut taufan dan sebagainya. Maka kesemua ujian-ujian itu datang untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bukan kita yang buat, tapi di kalangan kita. Mungkin orang jiran kita ni 40 buah rumah ke atas ke, ataupun mereka-mereka yang memang buat kesalahan tapi kita tak perasan. Bila berlaku sahaja perkara-perkara ini, jelas kerosakan berlaku itu ada mereka buat, dan Allah bagi bala ujian pada kita, maka perlu kita berwaspada bahawa ada orang-orang buat kesalahan di kawasan-kawasan kita. Maka perlunya kita untuk kita bertaubat untuk diri kita, dan juga kita menasihati orang-orang lain itu supaya juga bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jelas hari ini banyak perkara-perkara berlaku hari ini disebabkan manusia. Manusia hari ini dihidup yang mana mereka ni kalau boleh nafsi-nafsi, aku, kau. Tapi bila dalam masa sama mulut tak berkata-kata, tangan ini memang mujarab sungguh. Apa-apa sekalipun kita mudah untuk menulis dalam media sosial kita, tulis sana, tulis sini, nak menggambarkan kita ni boleh meluahkan suatu perkara, sesuatu
isu-isu yang bukan bidang kita, tapi kita nak menulis. Akhirnya dia akan beri kesan kepada kehidupan kita. Maka kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon taubat dan sebagainya. Tapi kalau kita dengan manusia, kita tak akan terlepas kecuali dengan kita ni bertaubat, dengan kita berjumpa dengan manusia itu sendiri, dengan kita ni mohon keampunan, mohon maaf dengan manusia itu sendiri. Sebab itulah bila mana kita melihat kepada kehidupan di akhirat kelak, bila mana ada seorang itu buat kesalahan kepada manusia, bila mana atas dunia ni tak lepas, maka dia tak minta maaf, tak berbaik, di akhirat kelak nanti, pahala-pahala yang kita ada, kalau kita tak lengkapkan, tak jelaskan atas dunia, maka pahala-pahala akan diambil oleh orang-orang yang kita aniaya di akhirat kelak. Maka rugilah kita. Sedangkan kita ni dah buat sedaya upaya, buat sehabis baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi disebabkan kecuaian kita, banyak melakukan kerosakan, banyak menyakitkan hati orang. Akhirnya kita ni taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita lunaskan, tetapi dengan manusia kita belum lunaskan. Okey, baik. Ibu bapa yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka bentuk perbuatan maksiat sentiasa berubah-ubah. Dulu mungkin lain, hari ini mungkin lain. Dia sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Jadi sebahagian pelaku maksiat ni seakan-akan kita lihat dah macam dijenamakan semula pun ada. Mungkin dulu kalau kita lihat, dululah kalau mungkin ibu bapa yang mungkin lebih memahami lah, lebih memahami dan lebih mengetahui. Dahulunya kalau kita lihat maksiat dulu, kalau wanita-wanita muslimah ni lebih kepada pakaian kepala, tudung kepala lah. Yang lain okey, lain tak ada masalah. Cuma tudung kepala yang menjadi isu. Nak mengendap tak ada, semua tak ada, walaupun mandi di sungai ke apa ke, tak ada isu dulu. Sekarang ni bila dah kata dah semakin moden, teknologi semakin moden dan sebagainya, maka dia berubah. Diubah sehingga kan maksiat itu berlaku dengan lebih pesat dan lebih macam tak ternilai oleh akal fikiran kita. Kerana dia sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Hatta hari ini telefon yang kita pakai pun merupakan salah satu lubuk kepada lubuk-lubuk maksiat. Maka itu antara benda yang menyebabkan dapat dosa dan sebagainya. Maka Allah kata dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, Allah kata, maksudnya wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala, anak panah dan semuanya itu adalah kotor dan keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat 90 ini kena jauhkan semua perkara-perkara maksiat ini. Memang kalau kita tengok di sini berdasarkan ayat ini, memang tak adalah kan. Taklah kita ni nak minum arak, tak adalah. Nak berjudi pun tak adalah. Puja berhala pun tak ada juga. Tetapi disebabkan teknologi hari ini, walaupun dia tidak berjudi dengan pergi beli nombor dan sebagainya, maka dengan keadaan mereka ni pakai telefon, mereka boleh berjudi online. Ini dah berlaku hari ini. Dalam keadaan tidak sedar, berlakunya maksiat-maksiat sebegitu, sehingga mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bagi tahu pula dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah kata, dan jangan kamu hampiri kepada zina, wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri kepada zina. Sungguh zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang bawa kerosakan. Maka bila kita lihat kepada ayat ini, Allah kata jangan kamu hampiri. Jika kamu hampiri ini, jangan sesekali kita hampir. Masuk terus memang tak boleh. Nak hampir dekat pun jangan. Sebab itulah hari ini bila mana kita rujuk, sebelum kita masuk bab taubat ni, kita masuk dulu berkaitan bagaimana bentuk-bentuk maksiat yang menyebabkan kita kena bertaubat ini. Itu antaranya kedudukan manusia bila mana berhubung di antara lelaki dan perempuan. Hari ini. Sebab apa? Sebab Allah kata jangan kamu menghampiri zina. Zina bukan kita buat zina yang betul-betul sebagaimana kita lihat tu, buat berdua-duaan dan sebagainya. Tapi dengan telefon juga itu mendatangkan zina. Antaranya bagaimana cara kita ni berwhatsapp. Yang berwhatsapp di antara kita ada isteri, kita ada suami, tapi dalam masa sama kita berwhatsapp dengan orang lain. Maksudnya perempuan lain ataupun suami orang lain. Jadi di situ kita tak emoji, tak love ke apa, letak gambar senyum yang over sangat dan lain-lain. Nampak macam tak ada apa-apa, tetapi dia beri kesan kepada jiwa orang itu. Itu tandanya kita menghampiri, bukan kita masuk masyarakat, lagi menghampiri. Sama juga orang yang bercakap dengan phone.
dalam satu isu yang tak kata taklah isu besar sangat, tetapi bila bercakap dengan phone itu ada lunak-lunak suara yang dituturkan, mungkin perempuan ataupun lelaki. Cakap lemah lembut sungguh lah cakap dia. Nak apa kalau cakap dengan suami sendiri ke, cakap dengan isteri sendiri, tak lembut begitu. Tapi cakap dengan orang lain lembut sungguh. Itu menghampiri kepada zina dan perlu kita elakkan. Kalau berlaku, maka cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau kita memang suara begitu, so kita ni suara jenis lemak, merdu semua ada, maka kita cuba untuk keraskan sedikit sekiranya kita bercakap dengan lelaki supaya tidak datangnya fitnah dan sebagainya, dan tidak datanglah kepada perbuatan maksiat dan sebagainya, mudah buat dosa dan sebagainya. Mungkin itulah suara kita, nak buat macam mana lagi. Tapi bila kita bercakap tu, orang di sana tu, Allah lembutnya suara dia, lembutnya nilai dia. Jadi orang akan tertarik menyebabkan datangnya kemaksiatan, datangnya perkara yang menyebabkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Maka di sini bila kita lihat banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang kadang-kadang kita terlupa bahawa dia boleh menyebabkan berlakunya, atau dia ni boleh menyebabkan kita ni mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita dah terjebak dengan perbuatan-perbuatan tersebut, maka pasti kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Dan maksiat ini dia tengok kepada tingkatan manusia itu sendiri. Ada yang sekadar dalam peringkat dirinya seorang-seorang, sebab dia tak berkahwin, tak ada anak, tak ada isteri dan sebagainya, hanya untuk diri dia seorang sahaja pun ada juga. Okay. Kemudian adanya di peringkat keluarga, melihat kepada anak-anak macam mana, isteri macam mana. Dia ni kalau dia ni jadi pemimpin masyarakat, tengoklah kepada masyarakat. Kalau dia jadi pengurusi surau ke apa ke, tengok kepada ahli jemaah di bawah dia. Kalau dia ni jadi pemimpin sehinggalah pemimpin negara sekalipun, dia kena bertanggungjawab pada keseluruhan sekali apa-apa sahaja yang berlaku. Okay, apa-apa yang berlaku, kita kena kawal perkara-perkara itu. Sebab tu Allah kata dalam Quran dan surah Tahrim, surah Tahrim ayat ke-6 yang biasa kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah hati kamu, peliharalah diri kamu itu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu berhala. Dan jelas kepada kita ini bahawa jagalah diri kita dulu dan ahli keluarga kita sekelilingnya daripada api neraka. Itu yang utama, kerana apa-apa saja kita laksanakan itu adalah perkara yang sangat-sangat besar yang perlu kita lunaskan atas dunia sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana umat baginda Nabi SAW ni umat yang istimewa. Umat istimewa, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana umat baginda Nabi SAW ni umat yang mana mereka ini dijaga dan dipastikan bahawa mereka ini tidak diazab di akhirat kelak, kerana Allah bagi sedikit sebanyak balasan-balasan atas dunia melalui pembunuhan, melalui gempa bumi, melalui huru-hara contohnya. Jadi itu antara benda-benda yang telah diberikan kepada umat akhir zaman supaya mereka ini tidak mendapat balasan yang berat di akhirat kelak. Itu istimewanya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka di sini bila mana kita dah hindari maksiat dan sebagainya, maka pasti kita kena usahakan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan taubat? Taubat ini sebagai asasnya adalah kita ni kembali kepada Allah. Taubat ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa yang kita lakukan. Kita buat apa-apa sekalipun, mungkin kita ni daripada pagi kita bangkit tak buat apa-apa. Kita masih lagi free, kita masih lagi di keadaan baik, markah yang kali lakukan masih 100, tak berubah lagi. Tak bergoyang, 100% markahnya. Tak ada kesalahan yang kita buat. Selepas subuh tadi, otak kita masih lagi fresh, tidak masuk lagi unsur-unsur mengumpat ke orang, tengok maksiat tak ada lagi. Kosong, masih kosong. Maka kita nak pastikan sampailah kita tutup mata malam nanti, dia masih lagi berada pada 100%. Sebab itu, bila mana kita katakan taubat ini, kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ni melepaskan diri kita daripada buat dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Yang kita dah buat tu kita tak nak buat lagi. Itu maksudnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita kena laksanakan. Kita kena laksanakan. Kalau kita rujuk dalam
Qamus ke, dalam Mu'jam dan sebagainya ke, maka di antara perkara-perkara itulah yang perlu kita laksanakan, iaitu taubat adalah sesal akan dosa. Maksud kita menyesal dengan dosa yang kita laksanakan. Itu perbuatan jahat ke, apa-apa yang kita buat itu kita menyesal. Kita rasa, kenapa buat ni Allah, berdosa sungguh lah kita rasa buat itu. Maka itu yang kita kena katakan bahawa menyesali apa-apa yang kita buat. Yang salah. Yang baik tak salah. Kata, menyesal lah bagi sedekah. Itu tak apa. Jangan menyesal lah bagi sedekah. Bagi sedekah kata nak bagi RM10, terletak RM50. Wah, menyesal nak bagi 50, nak bagi RM10, terletak RM50. Itu tak apa. Itu tak menyesal. Itu bukan kesalahan. Yang menyesal kepada kesalahan ini merujuk kepada apa-apa perbuatan jahat dan sebagainya. Dan juga perasaan yang tidak senang. Maksudnya bila kita buat kesalahan ni, orang yang buat dosa ni, dia tak boleh rasa, dia tak rasa aman. Rasa Allah kenapalah, rasa berdebar je. Kenapa rasa tak tenang? Sebab orang buat kesalahan, memang dia akan merasai rasa yang kurang menyenangkan. Rasa yang tidak nyaman. Rasa yang tidak tenang dan sebagainya. Kerana kesalahan itu, kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang dia bukan selalu buat, tapi dia terbuat. Dan dia boleh letakkan bahawa azamnya tidak akan melakukan lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Itu maksudnya kesalahan, maksudnya dia terbuat, bukan selalu buat. Kalau orang yang selalu buat maksiat ni, dia tak ada rasa. Alah, tak apalah, esok taubat, lusa kita buat lagi. Itu bagi orang yang selalu buat maksiat. Tetapi kalau orang yang terbuat maksiat, contohnya dia terpergi, dia nak pergi ke satu program atau majlis bagaimana kita sebut dalam pertemuan sebelum ni kan, Walimatul Urus itu, kebetulan adanya joget dan sebagainya, adanya berpelukan dan sebagainya, maka terpergi. Jadi dia kata, Allah, misal datang. Itu tak apa, itu sekali saja. Tapi kalau sentiasa, memang dia akan merasai kenikmatan dan juga kesejahteraan itu. Kesejahteraan itu. Baik. Maka bila mana kita nyatakan begitu, keadaannya adalah jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Jangan mengulangi. Dah buat, jangan ulang. Maksud kita taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat itu, aku tak nak buat dah. Ini last aku buat. Last buat itu, tak nak buat lepas tu. Maka itu antara benda yang kita kena sematkan diri kita supaya tidak melakukan perkara-perkara yang telah kita lakukan. Dah tahu perkara itu salah, tak perlu kita repeat baliklah perkara-perkara itu. Azam itu kena letakkanlah. Contoh, pergi merewang dan sebagainya. Dah tahu dah hari ni dia merewang, tak naklah duduk sekali dengan tim kupas bawang ni. Memang mengumpat je daripada bawang pertama sampai bawang terakhir. Maka kalau perkara itu kita jumpa pada rewang yang kedua, maka minta jauh lah. Maaflah, saya tak naklah kupas bawang, saya nak tolong pergi masak nasi. Contohkan masak nasi kan, pergi masak nasi. Masak nasi, menasikan lain pula kan. Jangan pula macam tu. Maksudnya kita usahakan untuk kita meninggalkan. Taubat ini meninggalkan dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur, ayat 31, Allah kata, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Supaya kamu berjaya. Maksudnya bertaubatlah semua. Tubu, Allah kata tubu, maka bertaubatlah semua sekali. Ayyuhal mu'minun, semua orang beriman. Masa Allah kata taubat kepada Allah semua sekali, wahai orang beriman, kerana la'allakum tuflihu, mudah-mudahan kamu, supaya kamu ni berjaya. Allah mohon kepada kita supaya bertaubat, supaya kita berjaya dalam kehidupan kita, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadilah kepada kita, bila mana kita buat saja perkara itu, pasti kita kena usahakan untuk berjaya. Untuk berjaya. Kalau sekadar buat, dia tak jadi. Dia kena usahakan untuk bertaubat dan pastikan taubat kita itu taubat yang berjaya. Sebab apa? Sebab kita nak mendapatkan kesenangan, mendapat kebahagiaan kehidupan kita di atas dunia dan di akhirat, sebagaimana doa yang selalu kita sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Doa yang selalu kita baca. Sebab kita nak dapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka kita kena usaha dan kita kena lakukan. Itu apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah minta Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, bila mana menceritakan tentang ayat ini, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu daripada sifat-sifat yang indah dan akhlak-akhlak yang mulia. Perkara pokok yang perlu kita laksanakan iaitu gunakanlah kesempatan yang kita ada untuk kita ini buat apa-apa sahaja sifat-sifat yang baik, di mana sifat-sifat yang baik itulah yang kita nak pastikan kita ni mendapat dalam keadaan kita ni berada dalam atas dunia yang aman damai, atas dunia yang memberikan kita banyak manfaat kepada kehidupan kita di atas dunia. Tapi kalau kehidupan kita atas dunia ini, kita nampakkan banyak perkara-perkara yang kita tak ikut cara Nabi ajar, maka rugilah. Betul, akhlak mulia ni kita kena sentiasa ada. Kita kena sentiasa buat akhlak Nabi ajar kepada kita, macam mana muamalah kita, macam mana kita nak buat perkara-perkara yang baik. Jadi itu Nabi telah ajar pada kita. Tapi rugi sekiranya kita ini dah tahu benda itu baik tapi tak buat. Kerana apa-apa sifat yang Nabi ajar kepada kita itu, akhlak-akhlak yang Nabi ajar kepada kita itu akhlak yang mulia yang perlu kita ikut. Perlu kita turuti, perlu kita ikut. Akhirnya bila mana kita ikut akhlak-akhlak yang baik ini, maka automatik kita akan tinggalkan maksiat dan kita akan mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lisan kita ni. Lidah kita ni, bila mana kita dah terbiasa bercakap benda-benda baik, maka automatik dia akan buang benda-benda yang jahat. Ini saya cerita secara umum, lidah kita yang cukup mudah untuk kita umpat orang lain, cukup mudah untuk kita memperkatakan orang lain. Jadi bila mana kita ni mudah untuk memperkatakan orang lain, maka kita kena elakkan daripada lidah kita ini bercakap benda-benda buruk dan pastikan sifat lidah kita ini sebutlah benda-benda yang baik. Antaranya lah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, automatik lidah kita ni kurang sedikit untuk kita mengata orang lain. Ya, untuk kita mengata orang lain. Sebab kadang-kadang lidah kita ni cukup mudah lah. Sebab mengata orang memang cukup mudah. Sebab sebut aib orang cukup mudah untuk kita sebut. Sedangkan aib kita ni, kita lupa bahawa banyak aib kita di belakang telah dibuka oleh orang lain juga. Maka kita pastikan kita tutup aib orang, maka para malaikat akan menutup aib kita daripada dizahirkan kepada orang lain. Ya? Maka di sini, bila mana kita dah boleh buat sifat-sifat baik, boleh berakhlak-akhlak mulia, maka tinggalkanlah kebiasaan daripada kejahilan yang berlaku kepada diri kita. Tinggalkan. Apa-apa yang kita rasa tak elok, tinggalkan. Ya? Kerana kejayaan hanya dapat dicapai dengan kita mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kalau kita ni tak buat, maka tak akan menjadi. Nak berjaya, hanyalah kita dengan meninggalkan apa-apa yang telah Allah suruh kita tinggalkan. Allah kata jangan buat, kita tinggalkan. Maka kita akan berada dalam golongan orang yang berjaya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Hud, Allah kata, wa inistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kullu dhi fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu daripada perbuatan syirik, kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya supaya ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hinggalah ke suatu masa yang tertentu, dan di akhirat pula dia akan memberikan kepada kamu tiap-tiap seorang yang punya kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya. Allah kata ayat ini, danlah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu, wa inistaghfiru rabbakum, maka mintalah keampunan kepada Tuhan kamu. Kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah ampun ya Allah, banyaknya dosa aku padamu ya Allah. Minta keampunan, istighfar sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada apa? Summa tubu ilaikum yumatti'kum mata'an hasana, daripada apa-apa sahaja yang boleh mensyirikkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita hari ini kurang dah benda-benda begitu. Tetapi bila mana kita dah mengetahui suatu perkara dan kita meletakkan satu perkara itu melebihi daripada pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena elakkan perkara itu berlaku. Contoh kita katakan berkaitan kita ni kurang sihat sedikit, maka pergantungan kita ni, kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, banyaknya dosa aku ya Allah, mohon taubat padamu ya Allah. Kerana ada di antara
umat akhir zaman ini, dia tidak meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pergantungannya kepada ubat. Pergi klinik, mujarab sungguh ubat ini, hebat sungguh ubat ini, doktor ni pun hebat sungguh lah. Sentuh je tu sembuh. Kerana kesembuhan itu Allah yang bagi, bukan doktor tu yang bagi. Jadi itu antara benda yang kita kena elakkan, kerana kita telah meletakkan syirik kecil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyekutukan Allah dalam bentuk yang begitu. Sedangkan kita ni perlulah direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian barulah kita ni melihat bahawa alhamdulillah, asbab ubat ini Allah sembuhkan aku. Kalau aku tak pergi ubat ini, mungkin Allah kata suruh aku usahakan dulu. Jadi dengan kita pergi klinik dan sebagainya, maka Allah berikan kita ni kesembuhan dan sebagainya. Okey, maka kita lihat pun hari ni di hospital-hospital pun sama juga, ada doktor-doktor pun dia macam dah selalu ungkapkan perkataan-perkataan yang baik. Untuk insya-Allah sembuh nanti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sembuh cik datang maka itu antara benda yang ditrain supaya kita ni tidak meletakkan bahawa doktor ni hebat sungguh lah, ubat dia ni makan terus sembuh, buang-buang, makan ubat tu buang terus penyakit tu. Bukan ubat itu yang buang penyakit, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang buang penyakit tersebut. Jadi kita kena lazimkan mulut kita ini, lidah kita ni dengan tutur kata perkara yang baik, sentiasa beristighfar supaya lidah kita dan mulut kita ni tidak mengeluarkan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita keluarkan. Sebab tu bahaya tu. Kalau bab hospital, bab apa-apa ni, itu agak sukar untuk kita kontrol. Jadi kena jaga-jaga dan sentiasa melazimi lidah kita ni untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata, maksudnya, dan aku memerintahkan kamu untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang telah berlalu serta bertaubat kepadanya daripada perbuatan itu, dan kamu tetap dan berterusan atas hal yang demikian. Ini dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibn Kathir kata, Allah memohon kepada kita ini untuk sentiasa bertaubat di atas dosa-dosa yang lalu, dosa yang kita tak ketahui. Kalau kita perasan, Allah buat kesalahan, astagfirullahalazim, itu kita perasan. Kalau tak perasan, duk buat macam tu lah. Jadi sentiasa kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasalah. Tak kira lah bila sekalipun kita nak buat, pasti kita kena buat. Contoh malam ke, siang ke, nak tidur ke, pastikan kita kena lazimi lidah kita ni untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu perkara yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Maka Al-Imam An-Nawawi pula menyebut dalam kitab Riyadhus Salihin, para ulama ni berkata, bertaubat dari segala setiap dosa hukumnya adalah wajib. Kita bertaubat segala dosa yang kita buat ini adalah wajib kita laksanakan. Dan jika maksiat itu dan bentuk dosa antara hamba dengan Allah, maka tidak ada sangkut paut dengan hak manusia. Kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon direct pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada sangkut paut dengan manusia. Adapun sekiranya kita ni ada sangkut paut dengan manusia, maka kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon kemaafan kepada manusia, kerana ada sangkut, ada hutang yang perlu kita lunaskanlah sebelum sampai ke akhirat kelak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan minta Allah Subhanahu Wa Taala, antara syarat-syarat yang perlu untuk kita laksanakan sekiranya kita ini nak mau taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya, pertama sekali itu menjauhi dan meninggalkan terus maksiat itu. Dah jauhkan dan tinggalkan. Dah tahu maksiat itu ada, kita jauhkan dan kita tinggalkan terus maksiat itu supaya maksiat itu tak dikenang-kenangkan, tak masukkan dalam kamus kita. Biarlah dia terus lebur begitu sahaja, kerana kita nak pastikan kehidupan kita ni kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Yang kedua, iaitu menyesali kerana telah melakukan maksiat tersebut. Rasanya Allah menyesalnya buat. Biar kita rasa penyesalan itu. Allah menyesalnya aku buat begitu. Menyesalnya aku buat begini. Allah menyesal pula lah kawan-kawan tu. Okey, antaranya yang biasa berlaku lah. Yang biasa berlaku kadang-kadang kalau hidup dalam kawasan taman ke, dalam kawasan kampung-kampung berdekatan ke, kita mengenal orang ni kita tak perasan. Contoh kita minta dengan jiran kita, Allah cantiknya serai tu, boleh minta ke sebatang. Kita pun minta dengan jiran kita sebatang. Dia kata, okey ambil lah, tak apa ambil je. Ambil je itu, rupa-rupanya kefahaman orang sebelah tu, ambil je tu, ambil tidak hari. Hari ni ambil 2 batang, 3 batang, 4 batang, habis serai tu. Jadi terasa jiran sebelah tu. Maka daripada bila terasa jiran sebelah, maka wajib untuk dia ni
balas balik atau bagi tahu balik bahawa oh ini saya bagi untuk hari ni je nak makan, bukan nak suruh jual. Jadi siap ambil siap jual sekali. Maka bila tahu Allah, aku telah buat perkara yang telah aku besar ni dengan manusia ni, maka pertama sekali dia kena jauhi, dan kedua dia kena menyesali dengan apa telah dia buat dan tak akan mengulangi perkara-perkara begitu. Kadang-kadang kita terlupa bahawa mengambil hak orang lain itu tak akan selesai sekiranya kita tidak mohon kemaafan daripada manusia itu sendiri. Dengan Allah Subhanahu Taala kita dah bertaubat dah, tak masalah, tapi dengan manusia ni yang perlu kita selesaikan juga. Dan yang ketiga itu berazam dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat tersebut. Kita harus buat lah. Bagi tahu Allah, aku tak nak buat. Aku dah insaf ni. Maka kita meletakkan bahawa azam kita tinggi, tak akan ulangi lagi perbuatan-perbuatan yang tak sepatutnya kita laksanakan. Okay? Ada tiga tadi, menjauhi dan meninggalkan maksiat. Yang keduanya, menyesal dengan apa yang kita buat. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi lah perkara-perkara maksiat tersebut. Baik, jika salah satu di antara tiga tak dipenuhi, maka taubatnya tak sah. Imam Nawawi kata, kalau tiga-tiga ni, kita ni masih lagi buat, maka taubatnya tak sah. Mula-mula kita katakan kita menjauhi dan meninggalkan, okey, dan selesai. Kedua, kita buat, menyesali dengan apa yang kita buat maksiat tu, okey, selesai. Yang ketiga, kita buat, tak ada azam, tiada azam dan tak ada tekad untuk kita mengulangi balik benda tu, maka taubat kita tidak sah. Yang penting tiga-tiga itu kena ada. Satu tadi, dia kena menjauhi dan meninggalkan maksiat tu. Yang kedua tadi, menyesal, rasa sesal ni. Yang ketiga ni, tekad, tak nak buat dah. Tekad sungguh, aku dah azam sungguh tak nak buat. Tiga-tiga ni baru sah dia punya taubat dia. Tapi kalau salah satu tak ada, maka tak sahlah taubat dia. Nak katakan Allah ni nak minta kita ni biar taubat tu taubat sungguh-sungguh. Tinggal sungguh-sungguh. Tak repeat dah benda tu. Jadi itu yang telah dikabarkan oleh Imam Nawawi berkaitan dengan cara-cara untuk pastikan taubat tu dapatlah taubat yang sebenarnya taubat. Maka sekiranya maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, tadi kan hak tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja, dengan hak manusia, maka syaratnya ditambah lagi satu. Syarat tambah lagi satu. Tadi dah tiga tu. Menjauhi, menyesal, berazam tu dah tiga. Tambah lagi satu, untuk manusia hendaklah dia meminta dibebaskan daripada hak orang yang dizalimi. Minta maaf, kata mohon sangat-sangat tolonglah dilepaskanlah daripada mohon dimaafkanlah daripada segala-segala perkara-perkara yang telah aku lakukan kepada kamu ni. Janganlah ada lagi sakit baki yang tertinggal. Kita kena usahakan. Jika bentuk harta, ada hal buat kesalahan dalam bentuk harta atau sejenisnya yang melibatkan harta, duit dan sebagainya, maka dia perlu kembalikan. Kena jumpa, kena kembalikan dulu harta tersebut, barulah dia telah lepas. Kalau masih sangkut harta, aku mohon maaf lah kepada kamu kan. Jadi harta dulu-dulu tu tolong lansaikanlah. Tak lansai, harta tak lansai. Sebab itulah bila mana kita melihat jenazah kan, setelah disolatkan, maka ahli waris akan keluar. Siapa yang ada hutang-hutang dengan si mati ni boleh jumpa dengan waris untuk menuntut balik lah. Maka ada orang datang kata, dulu waris ni hutang aku banyak. Dia hutang aku ni dekat 30,000 ni. Tapi tak apalah, sebab dia pun dah meninggal, aku tak naklah beratkan kepada ahli warisnya, maka aku kurangkanlah kepada 29,000 je. Terkejut beruk lah kata kan, dulu 30,000 kurang 1,000 je. Tapi wajib dilunaskan oleh waris tu, sebab dia tidak akan bebas. Dia tidak akan bebas, khususnya melibatkan harta ni. Jadi harta ni sebaik-baiknya kena usahakan untuk dibebaskan, diselesaikan sebelum mati. Sebab jangan adalah sangkut paut buat harta ni dengan jiran tangga dan sebagainya. Hari ni ramai orang meminjam ramai sungguh. Tapi kadang-kadang orang yang tak meminjam pun, orang yang beri duit tu sebagai sedekah pun ada orang yang busuk hati. Contohlah kita katakan adik-beradik ni kan, adik-beradik. Maka adik-beradik ni dia tengok ni adik yang bongsu ni kurang, adik yang bongsu ni lebih sikit pendapatan. Adik yang nombor 2 atau kakak nombor 2 ni kurang. Yang nombor 1 sederhana. Jadi yang nombor 3 ni membantu kepada yang nombor 2. Jadi okey, tak bantuan, bagi duit sikit sebanyak setiap bulan. Yang masalahnya kepada ipai duai mereka tu. Okey, kepada anak saudara dan sebagainya, yang mana si adik ni bagi duit kepada kakak, dia marah. Jadi menyebabkan ada kerugian yang besar di situ, adanya
ketidakfahaman di situ dan menyebabkan dia ini rasa macam kenapa bagi dan sebagainya, ada sedikit perkara yang perlu diminta maaf kepada si adik atau pak saudara dia yang kecil tu. Kerana itu menyebabkan ketidaklepasan dia dari sudut harta dan sebagainya. Sebab tak ada benda pun sebenarnya. Tapi sebabkan dia tidak puas hati sebagainya, perlu ada kelunasan di situ. Okay. Jika maksiat itu, dosa tersebut datang dalam bentuk tuduhan, palsu ke, ataupun tuduhan-tuduhan fitnah dan sebagainya, maka dia kena pulihkan dulu. Dia kena pulihkan dulu, jumpa dulu, minta maaf dulu kepada dia, barulah dia boleh selesaikan hubungan itu. Kalau tidak, dia tak akan selesai sampailah di akhirat. Kalau bab fitnah dan sebagainya, mengata-ngata dan sebagainya, jumpa dulu, mohon maaf, aku salah, aku buat sekian, supaya dia jelas bahawa apa yang dia buat itu salah dan dia tahu bahawa itu salah. Okay. Ataupun sekiranya dia ini sekadar bercerita, dia tak mengumpat apa, dia bercerita je. Cerita, dulu aku rasa dulu dia macam ni. Tapi menyebabkan orang itu terasa hati dan orang itu telah mati. Macam mana nak buat? Orang tu mati dah. Orang tu dah mati. Jadi bila mana waris tu beritahu sekali ada hutang-hutang dan sebagainya, mohon jelaskanlah atau mohon tuntutlah. Jadi kau datang, si mati dulu ni dia tak ada hutang apa aku, cuma dia ni mulut dia tu laser sangat. Dia mengata aku dulu sampai aku sakit hati. Jadi aku sakit hati lagi sampai sekarang ni. Jadi nasihat daripada waris itu kepada orang yang datang minta tu, jadi bagi tahulah elok, kata sekarang ni arwah ni dah meninggal, kata nak minta maaf pun, dia nak minta maaf pun dia tak boleh minta maaf dah. Kalau dia boleh minta maaf, dia bangkit balik minta maaf tu tak apalah, nanti semua lagi nanti. Jadi dia tak boleh buat apa-apa. Jadi mohonlah kepada tuan ke puan ke untuk maafkanlah si mati ini. Jadi kalaulah dia boleh maafkan, tak masalah, tak apalah, aku maafkanlah. Betul lah kawan buat salah dengan aku, tapi yalah kau dah tak ada, aku maafkanlah, tak ada masalah. Tapi kalau orang tu tak nak maafkan, tak boleh buat apa. Aku tak nak maafkan kau. Kau dah mati, matilah nanti. Jumpalah kat akhirat kelak, aku tuntut nanti. Ada macam tu. Jadi bila jadi begitu, maka nak tak nak kita terpaksa belapan dada, belapan diri, jumpalah di akhirat kelak. Itu di muka pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah akan mengadilkan semua sekali. Dia tak boleh buat apa. Di luar dari bidang kuasa kita. Sebab dia tak nak maafkan, aku tak nak maafkan. Apa yang kau buat dulu sangat-sangat menggurus hati aku. Berdarah hati aku sebabkan apa yang kamu buat kepada aku dulu. Jadi aku akan tuntut kamu di akhirat. Tak boleh buat apa. Walaupun waris dia menangis sekalipun, tolonglah maafkan ayah saya, tak boleh buat apa. Sekarang dia tidak memaafkan, sekiranya dia tidak maafkan si arwah ni, ataupun dia ni tak langsung, betul langsung, maka tak boleh buat apa. Maka kita boleh berdoa sebelum kawan ni meninggal, mudah-mudahan dia dapat maafkanlah. Jumpalah, kata cik, ni arwah ayah ni dah seminggu meninggal ni, cik tak nak maafkan dia. Aku tak nak maafkan dia. Jumpa lagi kali kedua, cik, arwah dah dekat setahun ni meninggal ni, cik tak nak maafkan dia. Mungkinlah kelamaan atas pujukan daripada anak-anak, mungkin dia maafkan. Tak apalah, aku pun rasa aku ni kalau aku tak maafkan dia pun menyusahkan diri aku juga nanti. Aku maafkanlah dia, lapar hati aku maafkan dia. Mungkin itu cara yang terbaik lah. Okay? Jadi waris itu bukan sekadar tuntut harta sahaja, tuntutlah benda-benda lain juga. Jadi kena bagi tahu. Sekiranya ada si arwah ni ada hutang-piutang, bolehlah datang menuntut. Atau sekiranya arwah ini ada yang telah menguruskan hati tuan-tuan semua, boleh jumpa untuk kami mau minta maaf mewakili si arwah ni. Kena beritahu begitu. Sebab kita tak nak ada isu-isu, ada kesian ke arwah yang meninggal, tapi hal-hal atas dunia ini kita selesaikan. Jadi kita kena selesaikan wa imma dari sudut harta ataupun imma dari sudut kehidupan, mulut dan sebagainya. Jadi kita kena adalah surat permohonan maaf itu sendiri. Okey, baik. Maka kalau kita ni orang yang suka bertaubat berulang-ulang kali, berulang-ulang kali, maka lepas buat maksiat taubat, buat maksiat lagi taubat lagi, kemudian buat maksiat taubat lagi, berulang-ulang kali. Maka ini sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abdan asaba dhanban wa rubbama qala adnaba dhanban faqala rabbi adnabtu wa rubbama qala asabtu faghfir li faqala rabbuhu alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi
Araftu li'abdi thumma makatha ma syaa Allah asaba dhanban aw dhanba faqala rabbi adhanattu aw asabtu akhar faghfirhu faqala alima 'abdi anna lahu rabbi yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال ذنبت آخر فاغفره لي فقال علم عبدي أن له ربي يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. Okay, maksudnya sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, aku telah berdosa, ampunkanlah diriku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, adakah hamba-Ku tahu bahawa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dan menghukum dosanya? Aku telah mengampuni hamba-Ku, Allah kata. Kemudian berlalulah masa sehingga orang itu melakukan dosa lagi. Lalu dia berdoa, Tuhanku, aku telah berdosa, ampunilah dosa ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, adakah hamba-Ku mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa itu. Aku telah mengampuni hamba-Nya. 2 kali Allah telah ampunkan dosa dia. Kemudian berlalulah masa sehingga orang itu melakukan dosa lagi. Lalu dia berdoa, Tuhanku, aku telah berdosa, ampunilah dosaku ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, adakah hamba-Ku mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa ini. Aku telah mengampuni hamba-hamba-Ku sebanyak 3 kali, maka bila dia lakukan apa yang dia kehendaki. Maka Allah mengampuni walaupun buat maksiat, bertobat. Allah sentiasa mengampuni. Bila mana kita ni mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan, Allah mengampunkan segala dosa-dosa tersebut. Dia katakan Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya. Dia katakan begitu Maha Pemurah Allah ni. Okey, maka Imam Nawawi berkata hadis ini jelas pada sisi dalalahnya, iaitu bahawa walaupun dosa terulang 100 malah 1000 atau lebih dan dia bertaubat setiap kali dia buat dosa tersebut, maka taubatnya diterima dan gugur dosanya. Walaupun dibuat berulang-ulang kali, maka masih lagi Allah terima dan dosanya gugur sebabkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak katakan bahawa Allah ni Maha Pengampun, walaupun banyak kali buat sekalipun, Allah masih menerimanya. Allah masih menerima taubatnya. Okay? Baik. Namun sekiranya taubat yang dilakukan itu hendaklah benar-benar dilakukan dengan sepenuh hatilah. Bukan sekadar taubat tak nak buat lah. Esok buat lagi. Itu bukan taubat dengan sepenuh hati. Yang digambarkan ini taubat yang betul-betul dibuat dengan sepenuh hati. Taubat nasuhah, taubat yang betul-betul kita buat daripada hati kita, dia aku tak nak ulang lagi benda tu. Maka bila mana kita katakan begitu, sekiranya terjadi lagi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita lah. Ia merupakan keinsafan yang besar lah. Keinsafan yang sesungguh-sungguhnya. Bukan sekadar menyebut istighfar sahaja. Terbuat masa astaghfirullahaladzim. Sebenarnya orang dulu cerita kan, dia jalan-jalan nampak orang seksi semua sekali, astaghfirullahaladzim. Ni, mata jari ni terbuka begitu tu, astaghfirullahaladzim. Melihat. Tak dikira tu. Itu mencari peluang. Jadi bila mana contoh berlaku begitu, maka elakkan terus sebagai tadi dan boleh berterusan untuk kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang kita kena usahakan supaya sentiasa kita melazimi untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin perkara itu di luar daripada kemampuan kita. Contoh kita katakan kita bekerja di tempat yang memang kita akan sentiasa melihat maksiat. Contohlah kan, kita tak boleh nak kontrol benda itu. Kita berada di satu tempat yang memang hari-hari ditayangkan benda-benda yang menyebabkan kita dapat dosa. Maka sentiasa kita bertaubat macam mana? Sebab itu rezeki kita. Sebab tempat yang kita kerja itu di dalam tu tak ada masalah. Itu kerja halal, tak ada tempat. Tak ada pun kita nak melihat benda-benda yang kotor tu. Tetapi bila kita berada di luar, jalan nak masuk kepada ofis kita ke tempat kerja kita tu, memang kita akan ditayangkan benda-benda begitu. Nampak aurat dan sebagainya, kita Allah sudah macam mana buat jalan teruskan, langgar dinding ke langgar tembok ke apa ke. Jadi sampai dalam ofis, astagfirullahaladzim, Allah banyak dosa ni, tengok je panjang ni. Jadi itu antara benda yang kita kena ungkapkan. Bukan kata dia Allah rezeki lah pagi ni,
Tak ada. Kita kena pastikan apa-apa sahaja kita lihat itu, kalaulah dia dalam bentuk maksiat, kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Al-Imam Al-Qutubi sebenarnya dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dia berkata hadis atas menunjukkan betapa besarnya faedah istighfar, betapa agungnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala, berapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kelembutan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi istighfar ini ialah istighfar di mana hatinya mempunyai niat yang sama dengan apa yang lidah lafazkan. Lidah lafazkan kata aku tak nak buat dah, jadi hati ni pun sama untuk meninggalkan maksiat itulah. Jadi kalau lidah kata istighfar tapi hati kata tak boleh sebut lagi, itu tidak dinamakan taubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita kena ada satu tambah dengan penyesalan. Betul lah baru taubat. Kalau sekadar di lidah sahaja, hati tak ada, dia tak jadi. Okay? Jadi dia bermaksud sesiapa yang mengulangi dosa dan taubat, setiap kali terjebak dalam dosa ke, dalam maksiat ke, dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima taubatnya. Maka digambarkan di sini dia bukanlah maksud siapa sahaja, siapa yang lidahnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia ni sentiasa melakukan maksiat. Itu kan macam itulah. Maksudnya dia kata walaupun dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sentiasa melazimi lidahnya untuk beristighfar di atas dosa-dosa yang dilakukannya. Maksudnya dia bukan sengaja untuk melakukan maksiat tersebut. Kalau dia sengaja buat, ini dah tahu esok kau buat lagi benda ni, maka itu benda yang perlu dielakkanlah. Perlu dielakkanlah supaya maksiat yang kita lakukan itu tidak berterusan. Tidak berterusan. Maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar sebelum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, sepenuh perasaan, supaya kita ni tak tergelincirlah kembali ke lembah kemaksiatan tu. Jadi kena usahakan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Maka kalau kita lihat Al-Hasan Al-Basri, seorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, apakah salah seorang daripada kita ni tidak merasa malu kepada Tuhannya? Dia mohon ampun kepada dosanya, kemudian dia ulangi lagi, mohon ampun dan ulangi lagi. Dia tak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, syaitan berharap jika dia berjaya menjadikan kamu merasa sedemikian, maka janganlah kamu jemu daripada istighfar. Maka kalau kita ni jadi begitu, kita perlu kita rasa macam jemu ke, malu ke, sebab apa? Allah akan menerima istighfar kita. Walaupun kita ni buat maksiat, tetapi sedangkan dalam masa yang sama Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat yang selalu kita dengar juga Allah, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memohon ampun kepada dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedangkan mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Itu benda yang jelas kepada kita. Sedangkan dia tahu perkara itu salah, dia tak akan mengulangilah perkara-perkara yang salah itu. Okay? Di Ibn Katsir bagi tahu bahawa wahum ya'lamu itu mereka mengetahui bahawa itu kesalahan yang mereka telah lakukan. Maka bila mereka tahu bahawa kesalahan itu mereka telah lakukan, maka mereka perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubatnya. Okey. Jadi apa-apa sahaja kita buat, kita ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat kita, dan perlu untuk kita mengulangi taubat tersebut kerana kita tahu adakah yang kita telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu di hati yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul nak buang, nak menghindari terus taubat kita, atau sekadar kita ni melazimi sekadar lafaz sahaja. Okay? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubat, Allah kata, alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Allah menerima taubat kita. Allah menerima apa sahaja yang kita mohon
taubat, mohon kesalahan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tahu dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah kata wa may ya'mal su'an aw yazlimu nafsahu summa yastaghfirillahi yajidallahu ghafurur rahima. Yajidillahu ghafurur rahima. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya diri sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya, siapa saja wa may ya'mal su'a, siapa melakukan kejahatan, au yazlimu nafsahu, dan menganiaya diri sendiri, maka dia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya ini yang menganiaya diri sendiri ini tidak termasuk dalam bab bunuh diri lah. Kalau bunuh diri itu lain. Ya, sebab kalau kita tuan-tuan ingatlah 2-3 hari ni tengah hangat diperkatakan ada orang yang terjun sungai meninggal. Yang terbaru ni dalam 2 hari lepas terjun dekat Seremban tu, Terminal 1, terjun daripada tingkat atas turun ke bawah. Kalau bab dia ni bunuh diri, itu bukan menzalimi, itu telah bunuh diri, itu tiada lagi dah. Nak bertaubat macam mana dah tak ada apa-apa dah, dah mati dah. Tapi kalau kita ni masih lagi ada sempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup lagi, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya untuk pagi ini, taubat ini yang dilakukan dengan berulang-ulang seperti istighfar yang kita lakukan sentiasa pagi, petang, siang, malam, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah antara perkara utama mana Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Tahrim itu tadi, iaitu ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang mana wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Maka taubatlah kita semua sekali, taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Yang taubat itu kita tidak akan ulangi lagi dengan perkara-perkara yang lain. Dan terakhir sekali daripada saya, iaitu sebelum kita melapkan mata pada sebelah malam, maka istighfarlah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Yang paling ringkas, sebagaimana kita lepas solat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahalazim, 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 cukup. Ataupun bangkit pada subuh, nak solat subuh pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ataupun ketika mana kita kadang-kadang kita terleka dengan apa-apa perkara kita buat, maka cepat-cepat sedar dan istighfar, astaghfirullahalazim, Allah apa buat ni, biar kita cepat ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita ini sentiasa berada dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya setakat tu jelah perkongsian pada pagi ini berkaitan dengan taubat. Mudah-mudahan dapat manfaat oleh ahli jemaah sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya buka soalan lah kalau ada soalan sikit sebanyak. Ya. Okey, baik. Ustaz buka soalan lah untuk diajukan. Sekiranya ada sebarang kemusykilan, dipersilakan. Ni soalannya, Assalamualaikum Ustaz, selain beristighfar, bagaimana dengan solat taubat? Okey, baik. Alhamdulillah, ini soalan yang baik. Okey, istighfar ni yang benda yang mudah untuk kita buat. Sekiranya kita terlintas, kita pernah melakukan maksiat, kita buat istighfar, astaghfirullahalazim. Dan sekiranya kita boleh luangkan masa untuk kita solat taubat, itu lebih baik. Contoh kita bangkit waktu pagi sebelum subuh kan, sempat dengan masa ada dalam 10 minit ke 20 minit sebelum masuk waktu subuh, buatlah solat taubat untuk kita lepaskan apa-apa sahaja yang kita rasa macam banyak juga dosa aku buat dulu ni, aku buat solat taubat. Buat, berintilah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kebanyakan yang buat dosa padamu ya Allah. Itu lebih baik selain daripada kita beristighfar. Istighfar ini salah satu kaedah yang paling tepat untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita boleh buat solat sunat taubat, itu lagi baiklah. Okey, Ros Yahya angkat tangan. Puan Ros, silakan. Ataupun Puan Nur Hasimah, Puan Saripah, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
Saya nak tahu macam mana kita boleh tahu yang taubat kita tu diterima. Sebab kadang-kadang dosa yang lepas-lepas tu dia datang menghantui kita. Jadi kita rasa tak selesa. Rasa takut pun ada, sedih pun ada, menghina diri pun ada. Okey. Baik, terima kasih Puan Saripah. Baik, bila mana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni meletakkan diri kita ni 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita dah merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa aku telah melakukan dosa ini, aku telah buat apa yang telah kamu larang dulu dan sebagainya, maka bila selesai semua perkara-perkara itu, kita akan merasa satu ketenangan. Dia tenang. Bila mana kita senang atau tenangnya, rasa mungkin itulah taubat kita telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tenang. Dari rasa ketenangan itu, maka kita telah selesailah ataupun taubat kita telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekiranya kita rasa macam kenapa masih ada lagi, mungkin juga itu merupakan hasutan daripada syaitan yang menghasut kita, was-was kepada kita, taubat kamu tak diterima lagi ni, main lagi dosa kamu ni. Jadi ada was-was yang datang begitu menyebabkan kita rasa macam kenapa dia rasa dah buat taubat dah buat solat taubat, kenapa tak tenang? Itu kita kena rujuk balik, adakah termasuklah was-was ataupun tidak. Sebab kita tengok macam mana kita ambil ruang untuk kita solat, taubat, bagaimana kehidupan seharian kita. Kita dah buat elok dah, kita rasa okey semua. Kita dah solat taubat, kita dah buat amal ibadah begini. Tapi rasa macam kenapa tak lengkap? Sedangkan nampak dah okey dah sekeliling kita ni semua orang baik yang kita. Cuba kita lihat balik, adakah dia termasuk dalam was-was ataupun tidak. Kalau was-was itu, kita minta jauh-jauh lah daripada was-was syaitan rajim. Kerana itulah benda yang menyebabkan kita ni dah buat taubat tapi tak rasa ketenangan itu. Wallahualam. Okay, Muhammad. Okay. Muhammad Rizwan angkat tangan. Ada nak tanya, silakan. Muhammad Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz, macam ini, bagaimana kita dah solat taubat, kita dah mohon ampun dan minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ujian yang akan menimpa pada kita ni akan datang kelak, kita tak tahu. Kemudian untuk melindungi diri daripada hawa nafsu, untuk melakukan perkara yang sebelum ini, apa tindakan untuk diri sendiri, untuk kita kawal nafsu tu, supaya tidak melakukan kesalahan itu berulang kali. Dari segi solat ke, dari segi jaga tingkah laku tu bagaimana tu? Terima kasih. Terima kasih Cik Muhammad Ridwan. Baik, sekiranya kita dah melakukan taubat, buat solat taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika itu datang banyak-banyak ujian lain. Banyak ujian lain, kata kita dah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih ada ujian, masih ada halangan-halangan. Kita kena tahu bahawa mungkin halangan-halangan itulah yang Allah nak hapuskan segala dosa-dosa kita. Kita dah solat taubat, elok semua sekali, dah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba datang pula dengan ujian-ujian lain, kerana kita kena tahu bahawa ujian-ujian yang Allah hantar tersebut untuk menghapuskan dosa kita. Lepas solat taubat demam, tak berhenti, demam, sakit sebagainya. Kita kata meniti Allah, aku ni banyak dosa sungguhlah, aku dah bertaubat padamu ya Allah, kenapa aku diuji? Ujian itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Allah nak hapuskan dosa kita atas dunia dan kita masuk di akhirat nanti dalam keadaan yang tenang dan akan datang ketenangan dan keselamatan yang berpanjangan lah. Okay. Dan bagaimana caranya? Pastikan kita dapatkan ruangan masa untuk kita solat dengan betul-betul ruangan masa yang berkualiti. Antaranya kita tengok masa yang kita ada tersebut, adakah kita boleh luangkan masa kita ni untuk kita betul-betul merintih, betul-betul kita solat dengan khusyuk berbanding dengan sebelum ni. Jadi kalau kita boleh buat begitu, itu antara benda yang kita boleh laksanakanlah. Yang keduanya, apakah amalan-amalan lain yang kita boleh buat? Antaranya kita bersedekah, kita menyambungkan tali silaturahim. Mungkin kita tak perasan ada kawan-kawan, ada masa-masa yang kita melibatkan kita ni ada hubungan, ada gap dengan kawan-kawan kita ke, dengan sesama kita ke dan sebagainya, kita hubungkan kembali. Mungkin kita pergi tu, kadang-kadang orang yang marah kita, kamu datang buat apa ni sekian-sekian? Datang cara baik, alhamdulillah aku pun dah lama dah ni, umur pun dah senja ni, jadi tak naklah kita ni gaduh-gaduh kan, hubungkan tali silaturahim. Itu antara cara kita boleh tenangkan diri kita dengan melalui kita solat dengan betul-betul, kita hubungkan tali silaturahim dengan baik. InsyaAllah benda itu akan mendamaikan kita. Wallahualam. Okey, baik.
Pada ruangan chat ini, Assalamualaikum Ustaz, perbuatan maksiat dah ditinggalkan namun masih melihat benda-benda maksiat, umpamanya gambar yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Adakah termasuk dalam bentuk belum bertaubat tu? Okey, baik. Kita dah tinggal dalam benda maksiat yang lain, tetapi dalam masa sama ni kita melihat, kita tengok dua sama ada kita ni nak melihat ataupun terlihat. Kalau kita memang nak melihat benda tu, kita akan cari. Tapi kalau kita terlihat, contoh kita dah tinggal, aku tinggalkan maksiat, aku tak nak buat maksiat ni, aku tak nak tengok dalam benda-benda kotor ni, kita tinggalkan. Tapi dalam masa sama kita berjalan, kita lihat. Contoh kita berjalan dengan dekat mall kan, dekat mall. Gambar punya besar, dia punya okey, in construction, coming soon. Gambar perempuan seksi punya besar. Kita terlihat, kita tak ada apa. Kalau kecil tu kita mungkin kita mencari kan. Tapi ni, besarnya terlihat. Terlihat itu tak termasuk dalam kita ni kata dah taubat kenapa buat maksiat lagi. Itu kita terlihat. Kalau kita mencari, buka majalah, tengok gambar seksi, itu lain. Kalau kita dah ternampak, kita tak buat apalah. Tapi kita mencari lagi, kita dah buat bertaubat tapi kita mencari. Buka telefon itu, mencari benda-benda maksiat, itu kita mencari dan bukan kita ni tak termasuk dalam orang yang belum bertaubat lah. Kita dah bertaubat tu, kita dah bertaubat, kita tak nak buat dan kita tak akan mencarilah benda-benda yang sebegitu rupa. Wallahualam. Okey, mungkin ini satu soalan lagi. Puan Hasimah angkat tangan nak bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya nak bagi tahu pembahagian harta pusaka, contohnya barang kemas. Kami dipesan oleh ibu, barang kemas ni dibagi pada perempuan sahaja. Masa tu tak ada ilmu lagi ni. Jadi dah terlepas benda tu semua. Apa patut saya buat? Okey, itu dalam masalah wasiat kan Puan. Kalau masuk wasiat, ibu dia dah minta bagi semua, itu dah wasiat, tak boleh buat apa dah. Memang kita akan akulah dengan benda tu. Tapi kalau kita ni sebabnya zaman sebelum ni dia tak ada hitam putih. Ibu pun secara cakap umum saja, okey, baba kemas ni semua bagi kepada anak perempuan, anak lelaki ni ambil yang lain-lain. Kalau semua mendengar perkara yang sama, okey, itu selesai, tak ada masalah. Tapi kalaulah kita katakan ada argue daripada yang lain, ada orang kata kenapa bagi barang kemas ni kepada sekian-sekian ni, aku pun nak juga sekian. Ibu kata begitu. Dan ada saksi lain mendengar perkara yang sama, maka tidak masalah. Tapi kalau ada orang yang nak juga benda tu, tak boleh kita kena masuk faraid, membahagikan secara faraid dan sebagainya. Berjumpalah dengan bahagian lawyer ataupun peguam syar'i, bincang betul-betul dengan dia. Mungkin dia ada cara yang lebih mendamaikan lah daripada kita ni bertelagah berkaitan harta ni, harta pusaka ni. Harta pusaka ni saya pun ada jugalah sedikit sebanyak pengalaman tu. Tapi dia boleh mendamaikan, boleh diramaikan dengan kita ni berlapang dada, bincang elok-elok, dan insya-Allah dia tidak akan jadikan satu isu besar menyebabkan ada pertelingkahan, ada pergaduhan di antara ahli keluarga dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ustaz, yang ini dah terlepas ni Ustaz, dah terlepas. Macam mana nak buat? Kalau dah terlepas itu, kita boleh rujuk balik Jabatan Agama tu ataupun bahagian peguam syar'i, macam mana cara nak buat tu, sama ada pembayaran balik ke apa ke, kita boleh rujuk dan dia akan bagi cadanganlah kepada kita untuk diselesaikan. Itu yang paling jelas lah, sebab saya nak bantu, mungkin kita tak nampak dia punya keedah ataupun hal-hal yang berkait tu. Mungkin harta ni macam ni, adik-adik orang, itu kena dipanjang sikit lah dia punya cerita dia tu. Mungkin boleh adalah. Betul. Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Makcik nak tanya, sekiranya barang kemas tu kita bagi masa kita hidup lagi, kita tak ada wasiat, ada apa kan, tapi kita bagi untuk anak perempuan saja. Adakah itu satu kesalahan Ustaz, tanpa kita bagi tahu ke anak lelaki lah, sebab kita bagi masa kita hidup. Ini ayat ni mak bagi kat awak. Ni untuk anak perempuan saja. Adakah patut makcik kena cakap ke anak-anak lelaki Ustaz? Terima kasih Ustaz. Mesti kalau ketika hidup tak ada masalah, bagi siap dan kita maklumkan kepada anak lelaki tu, okey, ini mak dah bagi pada Angah, pada Alung ni, rantai-rantai ni, cici-cici ni, emas ni, bagi siap. Jadi itu tak termasuk dalam satu benda isu besar lah, sebab ketika itu anak lelaki pun boleh rujuk lagi. Kata kenapa mak bagi ni? Mak dah bagilah, kerana mak ni anak perempuan, anak lelaki ni mak bagi tanah ke apa kan. Jadi benda itu jelas dan boleh ada rujukan. Tapi bila dah meninggal dan sebagainya, itu dia agak sukar sedikit lah, sebab nak rujuk balik tak ada. Nak minta pandangan tak ada. Jadi
yang kita kena. Jadi makcik kena cakap jugalah kan anak lelaki walaupun makcik bagi masa hidup ni. Betul-betul kena sebab kita tak nak ada fitnah dan tak nak ada macam pertelingkahan lah di antara sama anak tu. Bila adik-beradik tu. Ketika hari ni okey lagi sebab makcik masih ada. Masih dah tak ada nanti mungkin kenapa pula kau dapat lebih, kenapa aku dapat yang berat setakat ni, kenapa kau dapat besar, kenapa kau dapat kecil. Itu yang kena selesaikan lah. Okay, terima kasih Ustaz. InsyaAllah, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya. Okay. Ustaz, berkenaan dengan istighfar tadi kan. istighfar secara lisan, Astaghfirullahalazim kan, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian kita tak bertaubat, bermaksud macam kita istighfar secara lisan dan kita ni tidak melakukan dengan perbuatan. Contohnya kita sering menipu, terus menipu, dalam masa yang sama kita istighfar secara lisan. Adakah ini termasuk dalam golongan berdusta, Ustaz? Dia berdusta atas diri dia sendiri. Berdusta kan diri sendiri, menipu orang dan menipu diri sendiri, betul tak Ustaz? Terus-terusan menipu dan itulah orang kata kita ni manusia kadang lupa kan, istighfar juga tapi terus-terusan melakukan perbuatan dosa, tidak ada kesudahannya. Dan ya betul. Dan saya rasa setakat itu sahaja topik kita pada pagi ini alhamdulillah. Mana lagi Puan Hamidah? Ya Prof, silakan. Saya nak ambil apa yang Ustaz kata tadi kan, macam ada orang tu kalau orang tu minta maaf, minta ampun, dia tak mau maafkan kan. Aku tak mau maafkan sampai akhirat, sampai ni lah apa. Jumpa di sana, macam benda tu dia sebab dia marah, mungkin kita tak tahu lah sebab apa, mungkin dia ada hak untuk marah. Tapi saya rasa itu satu amalan yang membahayakan diri kita sendiri ya, sebab bukan senang nanti nak jumpa orang tu di sana. Kan? So macam mana tu? Kalau ada orang yang kata macam tu, kita nak kata apa dekat dia? Sebab saya selalu tersentak. Bila orang kata macam tu, saya tersentak. Saya rasa, ya Allah, Astaghfirullahaladzim kan? Sekarang punya trend dia tu, ramai sangat orang yang macam tu. Oh, aku jumpa kau di sana, aku tak maafkan kau. Astaghfirullahaladzim. Kan? Itulah. Dia kalau macam hal begitu, kita dah mohon maaf kepada tuan penuh badan tu lah. Mohon maaf lah kalau buat silap apa kan. Tapi kata aku tak nak maafkan semua sekali. Cuma usaha kita dah ada. Usaha kita atas dunia ni kita dah ada. Cuma di akhirat nanti, bila mana kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu Taala di akhirat nanti, Allah akan panggil orang yang dianiaya dan orang yang menganiaya. Kita akan berhadapan nanti. Bila berhadapan, Allah akan mendengar daripada side sana dan side sini. Mana yang betul, mana tak betul. Di ketika itu, sekiranya orang sana tu, orang sini dah habis-habis dah. Mohon maaf lah, aku buat salah. Dah habis cara dah. Orang sana tak nak maafkan. Maka Allah akan tengok yang manakah pahala yang akan diambil, mana pahala akan ditolak. Dia akan tolak begitu. Pahala dah habis semua sekali, dia akan tengok mana dosa mana paling banyak. Okey, dosa kau banyak sikit, aku tolak pada aku. Ni aku ambil dosa. Dia akan berpindah begitu. Maka wallahualam, keadaannya begitulah sekiranya atas dunia ni, kita sukar untuk memaafkan orang lain. Okay, jelas. Sikit lagi Ustaz, nak tambah sikit, nak tanya sikit lagi. Kalau kata misalnya kita sendiri kan, macam kita kan orang kata sebelum tidur kita maafkan semua orang kan. Jadi kita kata okey, aku maafkan semua orang yang buat salah dekat aku. Dan orang tu dia tak minta maaf dari kita secara spesifik kan. Ada terampun dosa dia. Sama juga dengan kita, kalau kita buat salah ke orang, orang dia tu fikir sendiri, okey aku ampunkan semua dosa salah orang semua dekat aku. Jadi terampunkah kita juga dosa kita juga walaupun kita tak minta maaf dengan dia secara terbuka. Okey, kita sekadar boleh buat begitu, tapi wallahualam kita tak pasti sama ada kita ni telah selesai ataupun tidak permohonan maaf tersebut. Tapi kita boleh usahakan, kata aku maafkanlah semua orang yang aku berjumpa hari ni. Kalau mereka ada buat salah dengan aku ampunkan semua sekali. Itu sekadar kita boleh buat. Tapi apa-apa sekalipun, kita mengharapkan orang di sana pun sama juga buat perkara yang sama. Jadi bila kita buat di sini, kita selesai, orang sana buat benda yang sama pun selesai, maka automatik dia akan selesai. Walaupun kita dah tak berjumpa dan sebagainya lah. Begitu. Okay, baik. Assalamualaikum Ustaz. Ada satu Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Bab dengan barang kemas ni kan,
saya ada anak perempuan seorang, anak lelaki seorang. Anak perempuan saya hidup sekarang ni saya bagi dah bahagian dia. Dapat anak ada sikit lagi bahagian anak lelaki. Tapi bolehkah saya nak wasiat kat anak lelaki saya, nak bagi tahu saya tak bagi kat anak lelaki, saya bagi kat anak dia, cucu saya. Maksud saya cucu-cucu saya, anak dia lah. Boleh tak Ustaz? Yang ni saya bagi untuk dia lelaki, tapi saya nak bagi tahu kata saya nak bagi dekat anak dia. Maksudnya anak dia, cucu-cucu saya masih kecil lah kan. Simpan untuk anak dia. Boleh tak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey, boleh, tak ada masalah. Kita bagi tahu siap-siap. Bagi tahu okey, ini untuk kakak ni dah ada. Ni cincin sebentuk, bila kakak dah besar cukup muat kakak pakailah. Contoh kan. Lepas tu ini kamu sebab lelaki, kamu bagilah pada anak kamu nanti. Anak kamu nanti umur berapa dia pakailah benda tu. Jadi kita dah siapkan wasiat tu dan telah jelas siapa yang dapat. Contoh anak perempuan pun dah tahu apa dia dapat, anak lelaki pun tahu apa dia dapat. Kata mak tak ada lain akibat kata ni. Jadi pandailah kau nak buat kepada untuk anak ke, untuk siapa ke, pandailah. Begitu kita kena bagi tahu siap-siap supaya tak akan ada pertelingkuhan. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Tentang pembagian harta pusaka ni memang tiada kesudahannya sebenarnya. Isunya berpanjangan dan agak rumit juga kita nak selesaikan, dan bab tentang pembagian harta pusaka ni telah pun kita utarakan, kita keluarkan dia punya rancangan slot daurah pusaka. Nampaknya kita kena buat daurah pusaka siri ketiga lah pula Ustaz kan. Sebab ada je soalan-soalan yang dikemukakan ni, maknanya tidak ada masalah tu sentiasa berbangkit. Dan terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Khairul, Dr. Khairul Ashraf atas perkongsian ilmu mengenai taubat dan istighfar ini. Dan kita ni tidaklah disuruh untuk memohon keampunan dengan lidah sahaja, bahkan perlu memohon ampun dengan lisan dan perbuatan. Istighfar dengan lisan tanpa melaksanakannya dengan perbuatan adalah perilaku golongan pendusta. Dan terdapat banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebut dan menunjukkan bahawa istighfar dan taubat itu merupakan kunci untuk kita memperolehi rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan perkongsian ini menjadikan kita umat Islam yang lebih baik dari sebelumnya, dan semoga ianya memberikan kita sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat buat kita semua melalui perkongsian ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairul Ashraf. Dan terima kasih kepada penaja surat kuliah Duha pada pagi ini, dan moga diberkati umur dan diperolehi keberkatan rezekinya. Dan Ustaz, kita tangguhlah dahulu kuliah Duha ini, dan dipersilakan Ustaz untuk bentuknya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. InsyaAllah kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz Zainal. Sama-sama. Jumpa lagi kita pada malam ini insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.